Tanda ulama akhirat yang keempat, kalau benar-benar dia tu ulama akhirat, dia seorang yang zuhud. Dia tidak bermewah-mewah pada makan dan minum, tidak bermewah-mewah pada pakaian, perabot, kenderaan, rumah dan sebagainya, sekalipun dia orang yang berharta. Dia tak bermewah-mewah, biasa saja nampaknya. Yang kelima, kurang bergaul dengan pemerintah. Kurang bergaul dengan pemerintah ni kerana yang pertama, kalau kita banyak bergaul dengan pemerintah, mulut kita akan terkunci. Sebab kita, bila kita nak bercakap, kita teringat pemerintah duduk sebelah kita, tak jadi cakap. Kalau di surau kita boleh cerita, hidup kena zuhud. Tapi bila mengajar di rumah pemerintah tu, kita nak cakap zuhud tak boleh. Kita tengok semua pakat tak zuhud dia, pemerintah, keluarga dia, kawan-kawan dia, jadi terkunci. Yang kedua, kita terpaksa jaga kerelaan pemerintah, kerelaan khalifah, gubernur-gubernur dia tadilah, menteri-menteri semualah. Contohnya, kalau kita mengajar di pondok kita, kita boleh cakap soal aurat, tabaruj semua. Tapi bila kita bercakap dalam majlis yang ada dia tu, dah tak selesa nak cakap dah. Sebab dia tengok dia dengan perempuan-perempuan dia, dengan kawan-kawan dia, semua pakat meledah aurat belakang, tak lengkap, tak tutup aurat dengan sempurna. Jadi kita nak jaga kerelaan dia. Dan yang ketiga, kita mungkin akan terpengaruh dengan gaya hidup dia. Yang kita contohkan dulu kereta kita buruk je, bila kita parking sama-sama dia, kita rasa segan. Bila balik rumah, kita mula fikir nak beli kereta yang baru, nak beli pula kena mahal. Sebab kalau setakat kita cakap setakat Vios tu, orang buat teksi saja. Di negara-negara tertentu buat teksi, kita kena beli 150,000 no, barulah sesuai nak parking sebelah kereta dia. Kalau beli hak biasa-biasa, nak parking pun segan, nak beli second hand pun malu, nak kena beli hak baru juga, padahal kita tak mampu. Tapi dah duduk bergaul dengan dia ni. Sebab itulah Hasan Al-Basri, walaupun dia satu orang imam, dan ketika itu yang menjadi khalifah ialah Umar Abdul Aziz, satu orang yang sangat zuhud. Umar Abdul Aziz hantar surat, kata selalulah datang kunjungi aku bagi nasihat. Hasan Al-Basri kata nak datang selalu tak boleh. Sebab pemerintah dengan ulama dia tak boleh selalu dekat. Padahal dua-dua orang baik itu. Apatah lagi kalau pemerintah itu bukan orang yang zuhud, bukan orang yang soleh. Dia kena hati-hati. Yang keenam, ulama akhirat tu dia sangat berhati-hati mengeluarkan kata-kata. Yang ketujuh, ulama akhirat dia banyak beri perhatian kepada ilmu batin ataupun ilmu hati. Ilmu zahir pun dia bagi, tapi ilmu berkait dengan hati dengan batin ni dia tumpu lebih. Bak kata Hasan Al-Banna dalam usul 20-nya, amal hati lebih penting daripada amal zahir. Tanda ulama akhirat yang ke-8, bersungguh-sungguh menguatkan al-yaqin. Secara ringkasnya, al-yaqin ni ada dua bahagi. Satu mengikut ilmu kalam, satu mengikut ulama fiqh, ulama tasawuf. Kalau mengikut ilmu kalam ni tadi, kalau kita tanya, kamu percaya tak dunia ni akan hancur? Saya tak percaya. Maksud dia yakin orang tu bawa. Tanya orang kedua, tak hancur kot, tapi tak tahulah kot hancur. Kuat sikit yakin dia. Orang yang ketiga, rasa-rasa hancur dunia ni, tapi tak tahulah kot tak hancur. Kuat dah yakin dia tu. Dan yakin yang keempat, yang paling kuat, yang dunia kita ni akan hancur tak satu hari nanti? Ya, confirm akan hancur 100%. Tu tingkat keyakinan mengikut ilmu kalam. Bukan yang tu yang Imam Ghazali nak bawa. Yang nak dibawa oleh Imam Al-Ghazali ialah tingkat al-yaqin mengikut ulama fiqh, ulama tasawuf. Contoh dia, tanya orang pertama, kamu yakin tak dunia ni akan hancur satu hari nanti? Lepas tu wujud pula alam akhirat. Dia kata yakin, 100% yakin. Tapi dia tak semayang pun. Yakin lah, tapi tindakan dia tak sepadan dengan yang dia yakin. Tanya orang kedua pula, kamu yakin tak hari akhirat ni? Yakin. Sekuat mana yakin? 100% yakin. Tuhan dah cakap dalam Quran. Tapi dia semayang 3 waktu ya sehari semalam. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Tanya orang ketiga pula, kamu yakin tak dengan alam akhirat? Hari kehancuran, lepas tu alam akhirat, hari kiamat? Yakin 100%. Dan kita tengok dia semayang 5 waktu cukup. Maksud dia yakin, dia kuat. Tu yakin menurut ilmu tasawuf dan ilmu fiqh. Yakin yang itulah yang nak dibawa oleh Imam Ghazali. Bukan yakin hak yang percaya tadi, yakin hak yang perlakuan. Jadi kalau ulama
akhirat, dia akan tumpu yakin yang bahagian perlakuan itu tadi. Yang kesembilan, ulama akhirat ni terpamer ketakwaan pada diri dia. Kalau kita nampak tengok dia tu pun kita dah teringat agama. Kita rasa sejuk, kita terus teringat kepada dakwah. Bila kita dengar cakap-cakap dia, pengetahuan kita tentang agama ni bertambah. Bila kita teringat saja rupa dia tu, kita pun terasa nak buat baik, tak mau buat jahat. Teringat agama. Yang ke-10, ulama akhirat ni dia akan banyak memperkatakan tentang sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat yang dikeji pada syarak. Contohnya cepat marah, sensitif sangat, dengki, hasad, riak, ujub dan sebagainya. Itu sifat-sifat mazmumah. Kalau ulama akhirat, walaupun dia mengajar ilmu-ilmu lain, tapi sifat mazmumah ni dia tekan pada anak murid dia. Pengajian tentang sifat-sifat mazmumah. Kenapa dia ajar sifat-sifat yang tak elok ni? Dia mengajar cara nak mengenal sifat-sifat tak elok ni. Bila dah kenal, cara nak hapuskan dia, nak kekang dia. Kenapa? Kalau kita tak mengenal sifat mazmumah ni, kemungkinan kita dah pun terkenal sifat mazmumah tu. Sebab tu kita nak kenal-kenal. Kata orang tak kenal ular, kena patut ular. Tak kenal kala, kena sengat kala. Bila kita dah kenal yang mana ular, mana kala, kita boleh elak. Itu tujuan dia. Yang ke-11, ulama akhirat dia akan lebihkan bahagian pemahaman berbanding hafazan. Hafazan tu penting, tapi pemahaman tu lebih penting lagi. Imam Ghazali dia tak mau para ulama ni jadi macam karung ilmu. Itu istilah yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali. Dia kata orang yang hafal, dia ingat banyak tentang ilmu agama, tapi dia tak boleh mencanai, dia tak boleh mengeluarkan pelajaran-pelajaran agama tu. Dia boleh ingat Quran dia hafal, hadis hafal ribu-ribu, syair-syair Arab dia hafal ribu-ribu, tapi bila nak cerita tentang agama Islam, dia tak boleh nak hafal. Nak tarik hukum daripada Al-Quran dan hadis tak boleh. Dia lebih kepada karung ilmu, ataupun zaman sekarang lebih kepada disket ataupun pen drive. Ilmu banyak, tapi dia nak canai ilmu tu dia tak mampu. Bagi Imam Ghazali, ulama macam ni dia kemungkinan ulama dunia saja. Dia lebih kepada ingat, nak mencanai tu dia tak boleh. Contohnya kalau kita kata macam mana nak menegakkan kembali daulah. Dulu Islam ni pernah ada khalifah, dia nak tegakkan balik daulah. Padahal hadis-hadis ayat Quran pasal daulah ni semua dia ingat. Dia tak boleh nak cerita. Ada orang pula dia tak berapa nak hafal-hafal sangat, dia tahu sikit-sikit, tapi nak membangunkan kembali daulah Islamiah ni dia boleh cerita. Begini cara dia, seorang khalifah tugas dia begini, menteri-menteri begini tugas dia, segala cukai, segala jizyah semua dia boleh cerita. Dia pandai nak canai. Yang tu lagi bagus, kata Imam Ghazali. Dan yang ke-12, tanda ulama akhirat menjauhi perbuatan bid'ah, iaitu perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya pada awal-awal Islam, pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman sahabat, zaman tabi'in, tapi lepas tu orang buat. Contoh dia pada zaman Imam Ghazali, ulama ramai, tapi ramai yang terlibat dalam pertengkaran, perdebatan. Setiap hari kerja mereka yang itulah. Sedangkan pada zaman Rasulullah tak ada yang macam tu. Bertengkar, berdebat. Itulah bid'ah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang kedua, mengejar jawatan. Yang ketiga, kejar harta, kejar kesenangan. Seterusnya, bergelumang dengan sultan-sultan, maksudnya khalifah, pemerintah, gubernur semua. Kemudian menghias-hias masjid berlebih-lebihan. Kemudian membazir. Ini semua bid'ah-bid'ah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya dia. Itulah tadi 12 tanda ulama akhirat. Bila kita tahu 12 tanda ni, insya-Allah kita boleh saring dah, boleh kelas dah, yang mana ulama akhirat, yang mana ulama dunia, yang mana ulama jahat, ulama su'. Jadi kita nak ikut ulama akhirat kan, tak maulah ulama dunia ni tadi. Dan yang kedua, kita boleh perbaik diri kita lah pula. Kita nilai lah, adakah kita ni jenis yang mencari dunia dengan ilmu agama? Adakah kita ni jenis cakap serupa bikin? Adakah kita ni jenis hidup bermewah-mewah? Semua ni kena kat kita juga, walaupun ditujukan kepada ulama. Begitulah tadi, selesailah kita punya ulang kaji 12 tanda-tanda ulama akhirat.